Semangat konsensus BN adalah kerjasama yang utuh. Punca kebakaran Hospital Sultanah Aminah kini dalam penelitian akhir. Penganjuran Ironman Langkawi bakal berakhir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini N5 Ahad 13 November 2016. Saya Miza Isni Muhammad dan seperti biasa untuk lintas langsung negeri-negeri kita mulakan dengan Sarawak bersama rakan penyampai Damia Cassandra. Kemudian kita akan ke Perak bersama Muhammad Nashrik Muhammad Nashrasah. Seterusnya kita ke Sabah bersama Stanley Misun dan akhir sekali kita akan bersama Rashidi Muhammad Isa di RTM dan semuanya seketika nanti. Semangat konsensus dalam Barisan Nasional BN adalah kerjasama yang utuh dan wajar menerima kepercayaan dari rakyat. Dan Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan perhubungan tersebut lahir daripada kerjasama sedia terjalin berdekad lamanya. MCA umpamanya telah menjalin kerjasama bersama UMNO sejak 1952 dan ini menjadi simbol perpaduan persahabatan yang kekal hingga ke hari ini. Sebagai sebuah parti, MCA ini menjadi rakan lama kita. Rakan tertua. Sebenarnya hubungan UMNO dan MCA berputik daripada tahun 1952. 1952. Maknanya usianya 64 tahun. Lamanya the bond of working together, of friendship, of being associated selama 64 tahun. Sebab itulah this bond of friendship has been tested. We have gone through ups and downs, but we never forget our old friends. Perdana Menteri berucap merasmikan Perhimpunan Agung MCA ke-63 di Wisma MCA. Beliau turut memuji MCA yang dilihat semakin kukuh berbanding dahulu. Datuk Seri Liao dah beri jaminan pada saya bahawa tak ada lagi tim dalam MCA. Naik tangga tadi, said, Datuk Seri, don't worry, no more team in MCA, just one MCA. Jadi saya ni rasa boleh tidur jenak malam ini. Boleh tidur lena malam ini kerana senarai pilihan raya nanti pada MCA akan berpandu kepada the best possible candidate bagi satu-satu kawasan. Beliau turut menyatakan komitmen melakukan segala termampu untuk komuniti Cina di negara ini termasuk kerjasama dengan MCA termasuk menambah sekolah jenis kebangsaan Cina di seluruh negara. Dalam pada itu, lawatan Datuk Seri Najib yang diberikan sambutan tertinggi oleh kerajaan China disebabkan hubungan diplomatik yang dicetuskan Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Hussein 42 tahun lalu. Disebabkan pengiktirafan oleh China terhadap Malaysia serta beberapa perjanjian, ia mencetuskan kebimbangan pembangkang sehingga menuduh kerajaan mahu menggadai Malaysia. Saya menyusuli, kebetulan sebagai anaknya, menyusuli dan baru-baru ini kita telah dapat mencapai pencapaian yang luar biasa. Mana pernah dalam sejarah satu lawatan menghasilkan 443 bilion
investment. Tapi bila kita berjaya, pembangkang cuba menidakkan our success. Tidak. Kononnya kita ini menjual kedaulatan negara pula. It doesn't make sense. Tambah beliau, kerjasama dengan China suatu langkah terbaik kerana negara itu merupakan sebuah kuasa ekonomi kedua dunia dan selaras dengan polisi pandang ke timur selepas Jepun dan Korea Selatan. Kejatuhan mata wang ringgit yang berlaku mendadak selepas kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat adalah bersifat sementara. Menteri Kewangan kedua, Datuk Johari Abdul Ghani berkata spekulasi yang hebat sedang berlaku dalam kalangan pemain mata wang. Di luar negara itu, ekoran mahu mengambil kesempatan terhadap ketidaktentuan polisi Amerika Syarikat ketika ini. Kejatuhan ringgit dengan secara mendadak ni, dia bukan saja kita. Dia malah melibatkan banyak negara-negara dalam Asia. Contoh, Korea terlibat, Taiwan, Indonesia, Filipina, they are huge. Sampai 1%. Kita bawa half persen ya. Tapi apa yang saya nak tekankan ialah dalam soal spekulatif ni, dia adalah bersifat jangka pendek. Spekulatif ni kita tak boleh stop lah. Pasal kat luar sana dia banyak pirana sana. Kalau kita pergi defend pun tak guna. Because there's no one can win by defending their currency. No. So we have to follow the market forces. Beliau bercakap kepada media selepas Majlis Makan Malam sempena Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-18 Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama. Kerajaan tegas beliau akan terus fokus untuk memperkukuhkan asas ekonomi negara melalui pembangunan infrastruktur dan perdagangan untuk memulihkan semula mata wang ringgit. Bajet Kedah 2017 realistik dan boleh dicapai walaupun mencatat defisit 75.5 juta ringgit atau 10.27%. Bajet 2017 berjumlah 1.06 bilion ringgit itu bertemakan muafakat memacu ekonomi, menggilap potensi negeri, memperuntukkan 810.1 juta ringgit sebagai perbelanjaan mengurus dan 256.4 juta ringgit perbelanjaan pembangunan. Lebihan kepada kerajaan negeri. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Ahmad Hanifah berkata pembangunan infrastruktur bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat disalurkan sebanyak 91 juta ringgit bagi projek-projek pembinaan jalan, jambatan dan penyelenggaraan jalan yang rosak akibat banjir. Selain itu, naik taraf pembinaan ruang niaga, pembangunan ekonomi negeri dan pembinaan skim perumahan mampu milik dan pengambilan tanah bagi tujuan pembinaan kediaman tersebut. Bajet ini adalah bajet yang kita boleh capai walaupun ada sedikit defisit pada tahun hadapan. Tapi kita yakin dengan permufakatan di antara semua, terutama sekali penjawat awam, rakyat, saya yakin bajet ini akan dapat kita laksanakan bagi segi kutipan dan juga perbelanjaan. Prihatin dengan keperluan sumber air, kerajaan negeri memperuntukkan 188 juta ringgit bagi pembinaan projek bekalan air di SIG, naik taraf loji rawatan air kulim di High Tech Park dan beberapa lagi projek naik taraf bekalan air yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat di beberapa kawasan sebelum ini. Kecemerlangan pendidikan juga dititikberatkan dan menjadi teras utama kerajaan negeri. Memahami pendidikan mampu menjadi alat mobiliti sosial kemajuan teknologi maklumat dan 26.8 juta ringgit diperuntukkan bagi pembangunan pendidikan. Penekanan dalam aspek kebajikan sosial turut diberikan tumpuan khususnya kepada golongan B40 bagi meringankan kos sara hidup semasa. Kemakmuran pembangunan material, perkukuh jati diri masyarakat dan menyelesaikan masalah rakyat. Elemen itu merupakan 3 agenda utama Bajet Johor 2017 yang bakal dibentangkan Khamis ini.
Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin menjelaskan belanjawan negeri tahun hadapan akan lebih fokus untuk menjadikan Johor sebagai kuasa baru ekonomi negara. Dan kita nak jadikan tahun 2017 sebagai tahun kita melonjakkan matlamat Johor menjadi kuasa ekonomi baru bagi negara. Bukan semata-mata sebagai negeri yang paling maju di selatan tanah air, tetapi sebagai sebuah kuasa ekonomi baru di selatan tanah air. Dia dua perkara yang berbeza. So kita akan mulakan 2017 sebagai tahun di mana kita akan lakukan usaha besar-besaran. Beberapa isu rakyat akan turut disentuh pada pembentangan bajet itu kelak. Beliau ditemui selepas menyampaikan hak milik tapak gantian setinggan kereta api Tanah Melayu Kampung Satia di Kluang Johor. Pada majlis ini, 117 orang menerima geran tapak rumah gantian. Kekurangan minyak masak di pasaran bukan lagi satu isu susulan peningkatan bekalan yang sudah meningkat sejak minggu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin memberitahu pemantauan berterusan masih dilakukan setiap hari bagi mendapatkan maklumat. Bercakap dalam satu majlis di Sepang, beliau bagaimanapun menafikan laporan mengatakan bekalan dijamin pulih sepenuh esok. Syekh Ismail Omar yang menganjurkan majlis kita pada jadi ada jaminan daripada PKK? tak, saya tak kata esok, saya kata minggu depan ianya semua akan insya-Allah sebab daripada minggu lepas kedudukan bekalan sudah pun meningkat. Jadi tidak timbul lagi soal bekalan yang berkurangan. Isu kekurangan bekalan minyak masak timbul selepas pengumuman harga minyak masak dalam botol akan dijual mengikut harga pasaran, manakala minyak masak paket kekal pada RM2.50 berkuat kuasa 1 November lalu. Baiklah saudara, untuk perkembangan dari Sarawak, kita terus saja bersama Damia Cassandra di sana. Silakan Damia. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK sekali lagi menegaskan tidak berlaku masalah kekurangan bekalan minyak masak bersubsidi di Sarawak. Timbalan Menterinya, Datuk Henry Sum Agung berkata, ia berikutan jumlah kuota yang diperuntukkan setiap bulan ialah mencukupi untuk keperluan pengguna. Untuk Sarawak kita punya kota berjumlah 2,505 metrik tan sebulan. Tambah beliau, pihaknya turut bekerjasama dengan pihak penguatkuasa di semua kompleks imigresen, kastam dan kuarantin CIQ bagi membendung penyeludupan minyak masak bersubsidi. Saya menyeru supaya permasalahan yang timbul akibat minyak masak ini kita buat laporan. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan pemeriksaan terhadap bekalan minyak masak di sebuah pasaraya di BDC Stampin, Kuching. Turut hadir pengarah PPDNKK Sarawak, Datuk Stanley Tan dan Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri, Abdul Hafiz Abdul Rahim. Kerajaan negeri kini boleh mengeluarkan pas masuk khas bagi kemasukan pelancong dari China dan India di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sungai Tujuh Miri yang terletak bersempadanan dengan Brunei Darussalam. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari berkata kebenaran pengeluaran pas tersebut telah berkuat kuasa sejak 1 November lepas. Beliau walau bagaimanapun berkata pengeluaran pas masuk khas tersebut hanya untuk pelancong dari dua negara tersebut yang datang secara berkumpulan dengan maksimum 60 orang setiap kumpulan dan hanya sah untuk tempoh 5 hari sahaja. Jelas beliau kuasa untuk mengeluarkan pas masuk khas tersebut tertakluk di bawah kuasa imigresen kerajaan negeri tanpa perlu mendapatkan permohonan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN. Pada September lepas, Datuk Amar Abang Johari berkata Sarawak telah memohon kepada KDN supaya lapangan terbang Miri dan CIQ Sungai Tujuh Miri diwartakan sebagai pusat pengeluaran visa semasa ketibaan atau VOA kepada pelancong dari China. Dalam perkembangan lain, Datuk Amar Abang Johari memberitahu keputusan mengenai cadangan penswastaan penganjuran Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia atau RWMF akan ditentukan pada penghujung tahun ini. Keputusan perlu dibuat selewat-lewatnya 6 bulan sebelum acara popular di dunia itu berlangsung
bagi membolehkan penganjur melaksanakan segala persiapan rapi. Kementerian itu sedang mempertimbangkan menswastakan penganjuran RWMF dilaksanakan atau secara bekerjasama antara Lembaga Pelancongan Sarawak STB dengan pihak swasta. Beliau ditemui pemberita selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem merasmikan Kongres Tahunan kali ke-55 Persatuan Konvensyen dan Kongres Antarabangsa atau EKA di Kuching. Kongres 4 hari yang akan berakhir Rabu ini dihadiri oleh kira-kira 500 delegasi dari pelbagai negara termasuk China dan Turki. Separuh daripada jumlah pesakit yang disahkan penghidap penyakit diabetes di Sarawak tidak menyedari yang mereka sebenarnya menghidap penyakit tersebut. Pengerusi Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Negeri Sarawak Dr. William Voon berkata kurangnya kesedaran terhadap simptom penyakit ini merupakan penyebab utama penyakit tersebut tidak dirawat pada peringkat awal. Dr. William berkata setiap 1 daripada 6 penduduk Sarawak mengidap penyakit tersebut dan kira-kira 80% memiliki lebih berat badan serta obes. Faktor makanan kurang sihat yang ditambah dengan kurangnya melakukan aktiviti senaman menyumbang kepada penyakit diabetes. Penyakit ini juga akan menyebabkan masalah kesihatan lain seperti buta, kegagalan buah pinggang, serangan jantung dan strok. Justru Dr. William menasihati penduduk negeri ini agar mengubah gaya hidup dengan mengamalkan pemakanan yang sihat serta aktif bersenam. Beliau berucap pada sambutan Hari Diabetes Sedunia di Kuching. Majlis disempurnakan oleh isteri Yang di-Pertua Negeri, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Pada majlis itu, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat turut mengumumkan geran RM5,000 kepada Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Sarawak. Masyarakat digalakkan supaya terus mengamalkan gaya hidup sihat meskipun sibuk bekerja agar kekal sihat dan cergas selain mengelak daripada menghidap pelbagai penyakit seperti kardiovaskular. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga, Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali berkata, aktiviti senaman juga mampu merapatkan hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Ini memandangkan kesibukan bekerja menyebabkan hubungan antara keluarga dan masyarakat semakin renggang. Oleh itu, beliau berharap perkara ini perlu diberi perhatian dan dipraktikkan sepanjang masa. Sharifah Hasidah berkata demikian pada program Zumba Pink for Healthy Lifestyle di Dataran Pustakaan Negeri Sarawak, Putrajaya. Sementara itu, hujan lebat pada hari hujung minggu tidak mematah semangat lebih 1,200 penduduk di Bandaraya Kuching untuk menyertai program larian belia dan Belia Fun Ride 2016 di Stadium Negeri Kuching pagi tadi. Program bersempena dengan sambutan Hari Belia Peringkat Negeri bagi menggalakkan belia mengamalkan gaya hidup sihat. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Menteri Muda, Belia dan Sukan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Larian belia merangkumi jarak sejauh 5.8 km, manakala aktiviti berbasikal Belia Fun Ride pula sejauh 26.5 km. Komuniti Satu Malaysia K1M berupaya bertindak sebagai ejen perubahan kepada komuniti setempat. Justru peranan serta tanggungjawab K1M dalam pembangunan komuniti perlu menyeluruh dengan meliputi pelbagai aspek, terutamanya pendidikan dan sosioekonomi. Menyatakan demikian, Timbalan Menteri Dalam Negeri Masir Kujat walau bagaimanapun berkata, selain perlu bergerak seiring dengan kemajuan teknologi terkini, soal pengukuhan perpaduan kaum juga perlu diperkasa. Ini memandangkan aspek perpaduan menjadi tunjang pembangunan negara. Dengan menitikberatkan aspek ini secara menyeluruh, K1M akan dilihat sebagai ejen perubahan yang mampu masyarakat khasnya pada peringkat akar umbi. Masir berucap pada Majlis Apresiasi K1M di Sri Aman malam tadi. Majlis tersebut sembada Konvensyen Komuniti Satu Malaysia Peringkat Negeri yang dihadiri oleh kira-kira 350 ahli K1M seluruh negeri. Lebih 5,000 pelajar daripada 3 buah sekolah menengah sekitar Kuching dan Kota Semarahan termasuk penuntut Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS memeriahkan perarakan Citrawarna UNIMAS 2016 di dataran Chancellory UNIMAS Kota Semarahan malam tadi. Perarakan tersebut bersempena dengan majlis perasmian Festival Convocation ke-20 UNIMAS. Upacara perasmian disempurnakan oleh Pro-Chancellor UNIMAS, Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang yang diiringi oleh Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi. Festival Convocation kali ini berlangsung selama 15 hari bermula dari 5 November dengan menyediakan pelbagai pengisian menarik.
Selain bertujuan untuk mewujudkan medan integrasi dan kesatuan dalam mengeratkan ukhuwah dalam kalangan mahasiswa dan staf UNIMAS dengan masyarakat luar, festival tersebut juga bagi meraih para graduan pada Majlis Istiadat Convocation yang akan berlangsung dari 14 hingga 17 November ini. Convocation kali ini mencatatkan jumlah graduan yang teramai berbanding sebelumnya dengan menyaksikan seramai 4,274 graduan dengan 67 orang ialah graduan Doktor Falsafah, 337 ijazah sarjana dan 3,870 ijazah sarjana muda. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Damia Cassandra untuk bahan dari Sarawak. Baiklah, seterusnya kita ke negeri Perak. Sudah bersedia di sana Muhammad Nashrik Muhammad Nashrah. Silakan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan menyertai acara larian bersama kira-kira 5,000 peserta di dataran Pavilion Kuala Kangsar Perak pagi tadi. Terdahulu, keberangkatan pasangan diraja pada pukul 6.51 pagi itu turut diiringi Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Acara dibahagikan kepada 4 kategori iaitu larian 15 km, 10 km, 7 km dan kategori orang kenamaan sejauh 2 km. Pemenang pingat Sukan Paralimpik Rio 2016 negara iaitu Muhammad Rizwan Muhammad Puzi, Abdul Latif Romli dan Siti Noradiah Ismail turut menyertai acara larian ini. Upacara pelepasan peserta larian bagi kategori 15 km, 10 km dan 7 km disempurnakan Sultan Nazrin, manakala kategori orang kenamaan disempurnakan Raja Datuk Seri Yong Sofia Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Ia diadakan sempena sambutan Hari Keputeraan Sultan Perak selain bertujuan merapatkan lagi hubungan baginda dan rakyat jelata. Tuanku Zahra Salim turut berkenan menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Bagi penggemar lukisan 3 dimensi 3D, kini mereka berpeluang merakam gambar aksi menarik berlatar belakang 19 segmen di Muzium Perak Taiping. Pameran yang julung kali diadakan itu menggunakan tema sepanjang jalan kenangan, berlangsung selama setahun dari 15 September lepas hingga 15 September tahun depan. Pengarahnya Nurhanisah Ahmad berkata, kepelbagaian lukisan yang ada dilihat mampu menarik minat semua golongan usia, terutamanya kanak-kanak yang gemar menggayakan aksi tersendiri berlatar belakangkan lukisan yang seakan-akan hidup. Menerusi penganjuran pameran tersebut, pihaknya optimis dapat mencapai sasaran lebih 280,000 pengunjung tahun ini berbanding 260,000 orang tempoh sama tahun lepas. Memang saya dapati dalam 2 bulan kita buat pameran ni memang mendapat sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat. Semua golongan daripada kanak-kanak sampai ke warga emas. Nurhanisah berkata demikian ketika sidang media selepas majlis perasmian yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Datuk Abdul Rahim Mat Arif. 19 segmen yang dipamerkan mengetengahkan kehidupan masyarakat, antaranya berkaitan zaman prasejarah, perkampungan Melayu, suasana kopitiam serta tarian naga. Menariklah sebab sebelum ni saya rasa tak ada benda-benda macam ni kan. Kat sini boleh letak gambar semua kan. Ada sangat 3D. Banyak orang suka menambil gambar di sini. Dengan 3D art ni saya suka dia punya picture dia. Yang menarik lah, tampak macam 3D art yang betul lah. Seorang kanak-kanak berusia 4 tahun memerlukan bantuan dana RM18,000 bagi membiayai pembedahan jantung berlubang yang dihidapinya sejak lahir. Kirtiga Prakash akan membuat pembedahan itu di Institut Jantung Negara IJN bulan hadapan. Namun kos untuk melakukannya masih belum mencukupi. Menurut Prakash Arumugam, 33 tahun, anak sulungnya itu disahkan menghidap jantung berlubang oleh doktor di Hospital Teluk Intan dan akan menjalani pembedahan bagi menampal lubang sebesar 3 cm 12 Disember ini. Masa itu operation dia ada sakit, sudah sakit. Kita pun
biar sekarang tadi saya pergi lagi satu kali, dia sudah cakap ini misi mau operation. Karena kalau dia sudah lagi besar sikit, dia tak boleh, dia sakit besar lagi. Prakash yang ditemui media semasa majlis perayaan Deepavali ladang Rubana kini hanya mempunyai duit simpanan sekitar RM1,000. Dia yang bekerja sebagai juru kimpal memperoleh pendapatan RM1,200 sebulan manakala isterinya tidak bekerja. Prihatin dengan nasib kanak-kanak itu, Ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman telah menyumbang RM5,000 bagi menampung kos pembedahan tersebut. Orang ramai boleh menghubungi Prakash bagi menghulurkan bantuan, manakala sumbangan boleh disalurkan di akaun CIMB seperti yang tertera. Laporan itu mengakhiri perkembangan semasa dari Perak. Bagi mengikuti lebih banyak laporan semasa, N5 kembali semula ke Angkasa Puri bersama rakan setugas. Silakan. Ketua Pemuda UMNO Kari Jamaluddin berharap tiada pertembungan berlaku antara penyokong bersih dengan kumpulan baju merah semasa perhimpunan bersih yang dijangka berlangsung Sabtu depan. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata sekiranya kedua-dua kumpulan itu bertembung, dikhawatiri akan berlaku keadaan yang boleh menjejaskan keselamatan orang awam di kawasan tersebut. Saya anggap bahawa kita tidak mahu ada pertembungan antara kumpulan bersih dengan kumpulan merah. Ya, dua-dua dah nyatakan ketegasan mereka untuk meneruskan demonstrasi masing-masing. Dan ini boleh menyebabkan satu keadaan yang menjejas keselamatan orang awam. Beliau juga mahu polis menjalankan tugas mereka mengawal serta menjaga keamanan negara dan berharap demonstrasi yang dirancang Sabtu depan tidak menjadi kenyataan. Kari ditemui selepas program Fit Masjid Peringkat Kebangsaan 2016 di Seremban. Sementara itu, program Fit Masjid Peringkat Kebangsaan tersebut menyaksikan lebih 1,000 peserta termasuk pelajar sekolah dan penduduk sekitar hadir memeriahkannya. Program berkonsepkan kerohanian dengan matlamat utama mendekatkan golongan belia dengan institusi masjid melalui aktiviti riadah santai. Kari mahu ia dapat diadakan setiap tahun memandangkan penyertaan daripada golongan belia amat menggalakkan. Dia juga berharap penganjurannya dapat memperbetulkan persepsi belia yang berpandangan bahawa masjid adalah tempat beribadah semata-mata dan ini sedikit sebanyak membataskan kegiatan masjid. Program Fit Masjid itu turut mendukung objektif untuk memakmurkan masjid secara maknawi seperti solat jemaah, berzikir, membaca Al-Quran dan ibadah yang lain selain mempromosikan masjid sebagai wadah penyatuan umat Islam. Terdahulu, program dimulakan dengan qiyamulai, solat subuh berjemaah dan kuliah subuh diikuti dengan senaman ringan, fun ride 10 km, fun walk 5 km selain pelbagai aktiviti sampingan termasuk gerai pameran dan jualan. Hasil kajian berhubung punca kebakaran Hospital Sultanah Aminah HSA kini sedang dalam penelitian akhir sebelum dibentangkan dalam mesyuarat Kabinet tidak lama lagi. Demikian dinyatakan Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Datuk Ayub Rahmat. Ditemui selepas merasmikan mini karnival Sungai Skudai di Johor Bahru, beliau berkata laporan berkenaan juga sudah dibentangkan kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Saya dah maklumkan kepada kerajaan negeri dan saya pun dah persembahkan kepada tuanku tentang puncanya dan kepada pengumuman tu pihak kementerian akan umumkan. Semalam Menteri Besar Datuk Seri Dr. S. Subramanian berkata laporan itu akan siap sepenuhnya dalam tempoh 2 minggu lagi. Satu Suruhanjaya bebas akan turut diwujudkan yang bakal diberi kuasa menyiasat dan menasihati kementerian. Berikutan kejadian itu, satu pertemuan akan diadakan dengan semua pengarah hospital serta bahagian kejuruteraan kementerian di seluruh negara dalam tempoh terdekat bagi meneliti isu-isu keselamatan bangunan hospital. Seterusnya kita ke negeri di bawah Bayu. Sudah bersedia di sana Stanley Misun. Silakan Stanley. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri Miza. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa.
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mahu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama membantu pengusaha rumpai laut di Sempurna untuk memasarkan hasil mereka. Menterinya Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, perkara itu bagi memastikan pengusaha rumpai laut memperoleh pendapatan setimpal dengan usaha menternak tumbuhan itu. Menurut Datuk Ahmad Sabri, situasi ketika ini menunjukkan harga rumpai laut di Semporda semakin menurun walhal harga pasaran di Kota Kinabalu pula sangat tinggi meskipun rumpai berkenaan diambil di Semporna. Artinya ada pihak yang menggunakan kedudukannya sebagai penerima atau pembekal utama, dia menentukan harga. Jadi sebab itu kita mesti mencari jalan untuk mewujudkan beberapa pilihan lain supaya harganya akan bertambah naik dan kita meminta Fama untuk memainkan peranan ini. Jadi sebab itu kita mengharapkan dengan kerjasama yang dibuat dengan usaha yang dibuat oleh Fama, harganya akan naik dan kehidupan di kalangan pengusaha-pengusaha akan bertambah baik. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan program Jalinan Tani MOA di Dewan Masyarakat Sempurna. Sebelum ini harga rumpai laut kering di Sempurna adalah RM2.80 sekilogram, tetapi harga pasaran di Kota Kinabalu adalah RM35 bagi 100 gram. Kini harga rumpai laut di daerah itu jatuh lagi sehingga kurang dari RM2. Sehubungan itu, Datuk Ahmad Sabri berkata, pejabat Fama di Sempurna akan dibuka selewat-lewatnya Januari tahun depan bagi membantu menyelesaikan beberapa perkara berkaitan harga dan pemasaran rumpai laut daripada penduduk Sempurna yang mengusahakan hampir 1,000 hektar penternakan rumpai laut. Terdahulu dalam majlis program Galakan Pengunjung Medan Gerai Buah-Buahan Segar GBBS di Sabindo, Datuk Ahmad Sabri berkata, Fama akan menaik taraf GBBS berkenaan agar lebih berdaya saing dalam tempoh terdekat ini. Beliau turut menyampaikan sumbangan RM80,000 kepada 11 pengusaha buah-buahan di kawasan berkenaan selain RM79,000 kepada usahawan Agrobazar Kunak dan RM45,000 kepada Agrobazar Tawau. Laporan khas bertajuk Inovasi Petronas All About Youth yang dihasilkan wartawan RTM Sabah, Serina Olivia Chong dibantu Nur Hisham Ismail, Azlina Nineng, Nur Lizawana Jamros dan Roslan Ahmad memenangi hadiah utama Anugerah Media Pembinaan CIDB 2016 bagi kategori media elektronik dan penyiaran dalam talian. Kemenangan itu membolehkan mereka membawa pulang wang tunai berjumlah RM5,000, sijil dan trofi. Tempat kedua dan ketiga kategori sama turut dirangkul wartawan RTM Sabah iaitu Farizi Morinding dengan laporan bertajuk Jambatan Mesilau dan Mariah Isek dengan laporan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, NAYOS. Masing-masing menerima wang tunai RM3,000 dan RM2,000 beserta sijil dan trofi. Hadiah disampaikan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof ketika majlis malam penghargaan media Kementerian Kerja Raya dan Anugerah Media Pembinaan CIDB 2016 di Kota Kinabalu. Turut hadir Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Fadilah berkata pengamal media memainkan peranan signifikan dalam menghebahkan usaha pembangunan kerajaan kepada umum dan penggiat industri. Liputan media juga merupakan platform advokasi penting dalam meneroka isu-isu semasa bagi mempertingkat prestasi industri pembinaan, khususnya dalam bidang teras utama melalui program transformasi industri pembinaan CITP. Turut disampaikan dalam majlis berkenaan Anugerah Media Pembinaan bagi kategori media cetak dan kategori fotografi. Anugerah dianjurkan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia itu bertujuan menghargai sumbangan media dalam membuat liputan mengenai isu-isu industri pembinaan. Bersesuaian dengan peribahasa melentur buluh biar dari rebungnya, pemantapan selesa diri anak-anak seharusnya dilaksanakan sejak usia muda lagi. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Haja Aziza Haji Muhammad Dun, usaha membentuk anak-anak perlu dilaksanakan ibu bapa dengan penuh dedikasi dan kasih sayang selain melalui pendidikan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Haja Aziza Haji Muhammad Dun berkata,
Menyedari perkara tersebut, usaha memperkasa dan memantapkan pembangunan generasi muda sentiasa diutamakan kerajaan menerusi dasar pendidikan negara yang turut memberi fokus kepada pendidikan awal anak-anak. Ini terbukti dengan pewujudan Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska Permata Kemas di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di seluruh negara, terutamanya di kawasan luar bandar. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Mini Convocation Kanak-Kanak Tabika dan Taska Permata Kemas peringkat Dun Klias sesi 2016 di Dewan Pak Musa Beaufort. Menurut Datuk Azizah, setakat ini terdapat 42 kelas Tabika dan 5 kelas Taska Permata Kemas di dalam kawasan Parlimen Beaufort. Seramai 103 kanak-kanak yang tamat pembelajaran di Tabika dan Taska sekitar Klias menerima sijil masing-masing dalam majlis berkenaan. Sukan seni silat merupakan antara warisan berharga negara yang perlu dipelihara dan dipertahan agar tidak hilang di telan zaman. Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Pesaka, Tan Sri Haji Muhammad Ali Muhammad Rustam berkata, keindahan seni silat juga mampu menarik minat ramai sekaligus menyatupadukan masyarakat. Tan Sri Ali memberitahu bagi menyemarakkan lagi Sukan Seni Silat Negara, pihaknya telah mencadangkan untuk diwujudkan Persatuan Seni Silat di setiap sekolah di negara ini. Perkara tersebut katanya telah pun mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Datuk Mazhur Khalid. Justru Pesaka telah mengadakan perbincangan dengan Persekutuan Silat Sabah untuk menjalankan usaha menjadikan Sandakan sebagai daerah pertama yang mempunyai Persatuan Seni Silat di setiap sekolah daerah berkenaan. Beliau berucap demikian ketika merasmikan program Semarak Pendekar sempena program lawatan turun padang Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Pesaka di Sandakan. Menurut Tan Sri Ali, program berkenaan bertujuan mempromosi sukan silat untuk dijadikan sebagai salah satu acara dalam Sukan Sabah Saga yang akan berlangsung di Sandakan tahun depan. Majlis yang menyaksikan 15 persatuan seni silat dari seluruh negeri mempersembahkan seni silat mereka ini turut dihadiri Ketua UMNO Bahagian Sandakan Tan Sri Ampung Haji Puyun dan Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan dan Suranta Pesaka Malaysia Abdul Rauf Abdullah. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan rakan penyampai di Angkasa Puri, Miza. Silakan. Terima kasih Stanley untuk bahan dari negeri Sabah. Kejatuhan harga buah duku akibat lambakan menjadi fokus berita dari RTM Terengganu. Jadi untuk itu kita berlintas langsung bersama-sama Rashidi Muhammad Isa di studio berita RTM di Bukit Pak Apil, Kuala Terengganu. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sebalik kemasyhuran Duku Terengganu, para pekebun dan pemilik dusun duku masih menanggung kerugian. Mereka mendakwa harga duku Terengganu di ladang jatuh ke paras paling rendah akibat lambakan buah duku. Kebiasaan harga paling rendah sebelum ini hanya antara 2 hingga 3 ringgit sekilogram. Berbanding harga semasa di ladang ketika ini hanya antara 50 hingga 60 sen sekilogram. Kebanyakan pemilik dusun duku terpaksa menjual kepada pemborong dengan harga 80 sen sekilogram sahaja. Mereka berusaha mencari pasaran sendiri sama ada untuk pasaran Lembah Kelang dan Johor, malah menghantar bekalan duku hingga ke Indonesia, tetapi harganya masih rendah. Mereka tiada pilihan lain kerana buah duku cepat rosak dan perlu dipasarkan segera bagi mengelakkan kerugian yang lebih besar. Umumnya bagi jualan duku seberat antara 20 hingga 30 kg, mereka hanya memperolehi pendapatan bersih antara 6 hingga 8 ringgit sahaja. Musim Tengkujuh turut menjejaskan kualiti duku kerana duku yang ditimpa hujan lebih cepat gugur sebelum ia dapat dipasarkan. Sebahagian pemilik dusun duku sedia menanggung risiko dengan tidak memungut hasilnya dengan harapan harga duku akan kembali stabil. Impian untuk menikmati hasil sehingga puluhan ribu ringgit semusim seperti yang pernah mereka perolehi sebelum ini tidak akan menjadi kenyataan. Justru pemilik dusun duku berharap ada pihak atau agensi yang tampil membantu mereka menstabilkan harga duku. Sekurang-kurangnya mereka boleh menjual dengan harga RM1 sekilogram. Antara kawasan yang terjejas teruk ialah kawasan duku di Serada dan Pulau Manis Mane serta di Kuala Berang yang sebelum ini diakui menjadi pusat pengeluaran utama duku Terengganu. Kalau boleh tolong kerajaan tolonglah menaikkan harga ini. Masa sekarang ni. Kalau sebulan lagi. Boleh putih. Boleh sebulan lagi. Saya tu sampai sini belajar. Apa saya tak mau je. Masa dulu
Sampai habis muka RM2.50. Sekarang dia ni 6% je. Bayanglah. Dengan keadaan bayang dia ni. Kalau kira nak padang tu, memang tak padang. Anak ke cucu ke menantu ke memang tolong mereka. Kalau kira nak gaji orang luar tu, memang tak padang lah keadaan sebenarnya ni. Pemilik Dusun Duku mengakui Lembaga Pertanian dan Pemasaran Persekutuan Fama ada membuat pembelian namun hanya membabitkan kuantiti tertentu dan dilakukan secara pusingan. Lambakan itu juga berlaku kerana hasil dan pengeluaran tahun ini begitu meningkat dan tidak terjejas dengan faktor cuaca. Dia kalau segi harga buat masa hari ni, saya nampak harga terlampau rendah sangat pada dulu. 2-3 tahun dulu, Fama ada masuk. Fama campur. Harga tidak kurang daripada RM1. Sekarang kenapa? Saya rasa duka cita jugalah. Fama tak perjalanan. Jadi saya ingat dalam seminggu 2 lagi buah pun tak ada. Masa tika ni lah moleknya. Jadi kita harga tu kalau boleh RM7. Biar out sikit lah. Kata orang sampai RM1 ke. Tapi kalau 50% sekarang ni banyak tuan kebun tak naik lagi pun ada. Kejatuhan harga duku turut menjejaskan pendapatan mereka yang berkaitan dengan proses memungut hasil. Golongan muda menganggap pendapatan sebagai pemanjat duku tidak berbaloi dengan tenaga yang dicurahkan akibat harganya yang murah. Sebelum ini, golongan muda berlumba-lumba menawarkan diri kepada pemilik dusun kerana upah memanjat duku agak lumayan. Namun semua itu tidak lagi dapat dinikmati pada musim duku kali ini. Dia muda kan biasa kampung banyak duku je. Lagi lain-lain tak ada kerja dah. Bila harga duku kurang ni, kita kurang sikit jadi duku jatuh semangat. Duku harga tak berapa sen kan. Jadi tak ada semangat tu nak panjat. Lambakan Duku Terengganu mendapat perhatian Fama dan Exko Pertanian Negeri Datuk Fehmi Yusof memanggil satu mesyuarat khas bagi menstabil harga duku. Setakat ini Fama telah membeli kira-kira 330 metrik tan duku dengan perbelanjaan sebanyak RM429,000. Kerajaan negeri juga sedar akan kemampuan agensi ini membeli kesemua duku hasil yang dikeluarkan oleh petani secara serentak. Justru Menteri Besar Haji Ahmad Razif Abdul Rahman mengarahkan pejabat Dewan Undangan Negeri memainkan peranan membantu menyelesaikan masalah itu. Menurut Datuk Fahmi, antara langkah itu ialah menubuhkan pusat pembelian duku di Pejabat Khidmat Masyarakat DUN yang akan membeli hasil duku pada harga RM1 bagi sekilogram. Okey, jadi makna kita beli supaya harga stabil. Dan bila Pejabat Khidmat Masyarakat beli, Pejabat DUN beli, kita boleh bagi secara percuma untuk promosi Tahun Melawat Terengganu. Dan yang keduanya, boleh juga dijual untuk dijual kembali kepada mereka yang mempunyai pasaran tersendiri. Pusat pembelian ini beroperasi dari Ahad hingga Khamis dan pembelian duku dilakukan secara tunai. Dan kita akan bayar secara tunai. Pejabat DUN diminta oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk membayar secara tunai dengan harga minimal RM1. Dan tempoh pembelian ini sehingga harga duku kembali stabil, iaitu di sekitar RM1.30 hingga RM1.50 bagi 1 kilogram. Secara keseluruhan tanaman duku di Terengganu meliputi kawasan seluas 1,203 hektar. Sekian fokus berita dari Terengganu kali ini. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Industri kraft dan kreatif tempatan perlu keluar dari kepompong tradisi dengan menambah teknologi dan kreativiti baru yang boleh melonjakkan ke tahap global. Ini kerana jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, negara sebenarnya mempunyai produk warisan dan budaya yang boleh diketengahkan. Kita mesti melihat bagaimana kita boleh membawa dunia tradisional ini. Kita gunakan teknologi baru. Kita gunakan pemikiran dan kreativiti. Kita gunakan bahan baru. Kita buat R&D. Kita gunakan platform baru. Dan kita mesti integratekan dengan the global supply chain. Ini mustahak. Kalau tidak, kita kekal dalam dunia kita yang terhad. Dan bila kita tak ada permintaan, kita tak boleh dapat mengembangkan perniagaan kita. Ke arah itu, Perdana Menteri mengingatkan pemain industri kraft tempatan mereka harus meletakkan sasaran pasaran global dan bukannya domestik semata-mata. Pada masa yang sama, perusahaan mereka boleh dikembangkan lagi dengan menggunakan platform e-dagang dan perniagaan dalam talian. Beliau berucap pada Majlis Penutup Wanita Creative Fest 2016 di Ibu Negara.
Sebuah jambatan di Kampung Batu 12 Puchong retak berikutan jalan itu sering kali dijadikan laluan utama bagi kenderaan berat. Tanah di kawasan jambatan itu mulai retak sejak pagi Jumaat lalu sehingga menyebabkan jalan jurutera terpaksa ditutup demi keselamatan pengguna. Difahamkan laluan jalan jurutera menjadi pilihan pemandu kenderaan berat bagi mengelak dari melalui tol Lebuh Raya Damansara Puchong. Sebelum ini, penduduk telah menjangka jambatan ini akan runtuh akibat beban kenderaan yang berat. Jadi apabila kenderaan dah mula banyak lalui, termasuk bas, lori dan sebagainya, sudah tentu jambatan ini tak boleh menampung. Tak boleh menampung berat kenderaan. Tetapi kita tak boleh nak halang sebab ini adalah jalan untuk publik, untuk orang awam. Sejak Jumaat lalu, keadaan jambatan itu semakin menggusarkan penduduk berikutan tanah retak bersebelahan sungai dan kini mulai menghakis. Keadaan bertambah kritikal ketika berlakunya hujan lebat. Sementara itu, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JKKKP Kampung Batu 12 Puchong, Azmi Jaafar, masalah kenderaan berat itu telah diajukan kepada pihak Majlis Perbandaran Subang Jaya MPSJ, namun sehingga kini tindakan masih belum dilakukan. Itulah yang kita kesalkan kerana tindakan yang agak lambat untuk mengambil tindakan untuk melihat perkara ini supaya tidak berlaku. Sekiranya benda ini diambil tindakan lebih awal, kemungkinan perkara ini tidak berlakulah. Katanya pihak MPSJ akan meninjau keadaan itu esok bagi tujuan membaik pulih dan pihaknya berharap pelebaran jambatan dilakukan. Daripada 11.6% pada 2006, jumlah pengidap kencing manis atau diabetes meningkat kepada 17.5% tahun ini. Dan sehingga kini dianggarkan 3.5 juta penduduk Malaysia merupakan pengidap diabetes. Pengambilan karbohidrat yang tinggi dalam kalangan rakyat antara faktor penyumbang. Jadi sempena Hari Diabetes Sedunia 14 November ini, Nur Akila Arba'in menyediakan laporan ini. Ahli Jawatankuasa Pusat Pertubuhan Doktor Islam Malaysia, Perdim Dr. Zubaidi Ahmad mencadangkan carta piramid makanan sedia ada diubah. Ke arah gaya hidup lebih sihat, pengambilan sayur-sayuran yang mengandungi serat yang tinggi perlu diutamakan. Berikutan gaya hidup masyarakat hari ini dibimbangi, ia cenderung diambil melebihi kuantiti sepatutnya. Segi logiknya memang bagus, tetapi saya bimbang apabila kita makan ni selalunya kita tak makan dengan amount yang sedikit. Kita akan makan amount yang lebih. Sebagai contoh, kita makan tengah hari, minum petang dan minum pagi ni kita cadangkan lebih kurang 150 kalori hingga 200 kilokalori. Tetapi ramai di antara kita yang makan lebih daripada itu, mungkin 300 kilokalori yang sudah menyamai nilai kalori yang sepatutnya diambil pada waktu tengah hari ataupun waktu malam. Beliau turut menyarankan individu makan sayur-sayuran sebelum mengambil nasi kerana kandungan serat dalam sayur membantu memberi rasa kenyang dalam waktu panjang. Diabetes bukan sahaja menjejaskan kualiti hidup dan individu terganggu kerana pelbagai masalah kesihatan, tetapi juga menyebabkan kegagalan ginjal dan sakit jantung. Bagi pakar endokrinologi Hospital Sultanah Aminah, Dr. Nurhaliza Muhammad Ali, lebih 50% pesakit diabetes di negara ini tidak menyedari bahawa mereka menghidap penyakit itu. Beliau menyarankan individu berumur 30 tahun ke atas membuat saringan diabetes agar langkah awal pemulihan boleh diambil. Penting juga untuk mereka yang mengidap diabetes ini menyedari bahawa diabetes ini mempunyai banyak komplikasi. Okey, jadi itu yang pentingnya mendapatkan saringan awal supaya komplikasi-komplikasi ini dapat dielakkan daripada berlakulah. Jadi kita ingin menarik perhatianlah dan memaklumkan kepada pesakit-pesakit diabetik ini cara ataupun amalan pemakanan yang betul, yang mana cara pemakanan tu adalah secara diet yang seimbang, tetapi dia juga membantu untuk mengawal aras glukosa darah supaya tidak tinggi. Berbanding menambah peruntukan untuk meningkatkan taraf kesihatan rakyat saban tahun, ada wajarnya
mengubah gaya hidup masyarakat dipertimbangkan secara serius, mengambil kira peningkatan pesakit kronik yang semakin membimbangkan. Biarpun sudah bersara dari dunia penyiaran, namun ia tidak membataskan kepada mereka untuk terus menimba ilmu. Dan terbaru, Persatuan Veteran RTM meninjau ke ladang ternak Kelulut Babylon di Kampung Tebing Tinggi, Segamat, Johor. Presidennya Latifah Siddiq berkata tujuan utama PVRTM mengadakan lawatan bersama 44 ahlinya terdiri daripada bekas-bekas penyampai radio dan penerbit TV. Ladang Kelulut yang dilawati itu sedikit sebanyak dapat memberi pendedahan kepada mereka tentang usaha yang dijalankan anak tempatan yang boleh dijadikan contoh terbaik bagaimana untuk menjadi usahawan dalam industri berkenaan. Setelah kami bersara ni, kita banyak masa. Jadi inilah usaha PVRTM akan mendekati masyarakat, mendekati industri-industri yang diusahakan oleh warga Malaysia yang kita banggakan. Jadi kita harap kunjungan kami ini akan ada kesinambungannya di masa-masa akan datang. Bagi ahli persatuan, mereka bukan sahaja diberi merasai sendiri tentang keenakan madu kelulut, malah diberi tunjuk ajar bagaimana mahu menternak kelulut yang sekaligus boleh menjana pendapatan. Jadi hari ini saya bawa semua kawan-kawan datang dengan tujuan nak share pengalaman apa yang saya rasakan, apa yang saya dah makan, kebaikan dia. Jadi saya nak bawa kawan-kawan supaya dia dapat juga membeli dan merasa kebaikan daripada madu kelulut. Dan hari ini kita diberi contoh macam mana madu kelulut ni, sarang ni boleh menghasilkan begitu banyak madu, dan di sini katanya dapat 4 tan 4 tan satu bulan. Jadi saya rasa bersyukur, dan saya juga memikirkan untuk saya sendiri akan cuba nak belajarlah cara-cara menternak ni dengan toke ni, Encik Faisal, insya-Allah lah, mudah-mudahan jika dapat izin Allah Taala. Dapat satu peluang yang terbaik untuk melawat ladang kelulut ini, dan saya dipaham ini adalah salah satu ladang kelulut yang terbesar dalam dalam negeri kita ni. Dan saya rasa ia adalah amat syukur bagi semua untuk melawat dan merasa apa dia madu kelulut. Inilah kali pertama saya terasa madu kelulut, dan saya sudah faham ia adalah amat baik untuk kesihatan kita. Ironman Langkawi 2016. Selepas 16 tahun penganjuran, kemungkinan acara sukan lasak itu bakal ditiadakan lagi. Ekoran terdapat syarat ketat yang dikenakan. Jelas pengarah urusan Ironman Asia, Geoff Mayer, sebaik kontrak penganjuran tamat hujung tahun ini, pihaknya memutuskan untuk tidak meneruskan lagi atas sebab tertentu. Bagaimanapun, mereka masih berharap agar sukan itu dapat diteruskan pada masa hadapan. At this point in time, we've come to the end of our term, our 3-year term of our contracts here, and at this point in time, we do not have the logistical or financial support from stakeholders to keep the event running at this point. We're doing everything we physically and possibly can to hopefully turn that around. Because as you can see, this is a fantastic venue, and this is a venue that athletes want to come to. Tambah beliau, Ironman Langkawi merupakan penganjuran yang hebat dan antara lokasi yang terbaik tumpuan sukan triathlon seluruh dunia. Ironman mula dianjurkan di Malaysia pada tahun 2000 sebelum berehat sebentar 2010, namun penganjurannya kembali mengisi kalender Ironman dunia pada 2014. Sementara itu, bagi Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Datuk Razlan Razali, perkabaran mengenai tiada lagi penganjuran Ironman Langkawi selepas ini sedikit mengecewakan. Beliau turut menyifatkan sekiranya perkara itu benar berlaku, ini amat merugikan kepada penggemar sukan lasak tempatan dan Pulau Langkawi. Kalau boleh dapat disambungkan semula lah, sebab kalau kita tengok lebih 1,000 lebih peserta daripada semua buah negara yang datang berlumba di Ironman tahun ni,
dan ekonomi impact bagi negeri Kedah dan Pulau Langkawi memang positif dengannya hotel, industri travel dan sebagainya. Jadi sayang kalau kita tak sambungkan. Nada yang sama turut ditegaskan pengarah urusan Live Pro Fitznam Berhad, Noraida Azhar Sulaiman. Ujar beliau penganjuran Ironman selain memberi impak positif ekonomi Langkawi, ia turut menjadi platform bertaraf antarabangsa kepada atlet Malaysia. Kami syarikat Live Profit, kami berasa kecewa jika Ironman Langkawi adalah Ironman terakhir pada tahun ini. Kita berharap agar pihak kerajaan dapat melanjutkan lagi kejohanan Ironman ini. Ironman Langkawi Sukan Bertaraf 70.3 melibatkan disiplin renang sejauh 3.8 km, berbasikal 180 km dan larian sejauh 42.2 km. Dan untuk mengetahui laporan cuaca semasa dan hari esok, kita terus saja ke Met Malaysia bersama pegawainya Izzati Zarah di sana. Silakan Izzati. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa para penonton sekalian. Untuk hari ini, tiupan angin di kawasan GAR kita bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan sederhana sekitar 20 ke 30 km sejam. Pemantauan model kelajuan angin dan ketinggian ombak antarabangsa pula menjangkakan kelajuan angin yang seperti ini dijangkakan berlanjut untuk tempoh beberapa hari lagi sehinggalah ke 19 November ini. Justru itu, berikutan kelajuan yang sederhana ini untuk tempoh sekarang sehinggalah ke 19 November nanti dijangkakan tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dikuatkuasakan untuk mana-mana kawasan perairan negara. Sementara itu, petang ini pembentukan kelompok awan ribut petir didapati semakin aktif, terutamanya di kawasan penumpuan angin baratan serta kawasan penumpuan angin timuran yang melibatkan sekitar bahagian barat Sarawak. Pembentukan kelompok awan aktif didapati tertumpu di sekitar kawasan perairan Bunguran serta kawasan perairan Tioman dan turut memberikan cuaca lembap di beberapa kawasan pesisir pantai dan juga beberapa buah negeri pada ketika ini. Untuk kawasan pantai timur Semenanjung, kelompok awan ribut petir selain daripada untuk kawasan daratan, diperhatikan juga terdapat banyak kelompok-kelompok awan di kawasan pesisir pantai dan memandangkan hari ini tiupan angin adalah bertiup dari arah timur laut, dijangkakan kawasan-kawasan pesisir pantai negeri Kelantan dan Terengganu terutamanya akan mengalami keadaan cuaca mendung sepanjang malam ini disertai dengan hujan berlaku sekali-sekala berikutan pergerakan kelompok-kelompok awan yang berada di kawasan perairan bergerak masuk ke arah kawasan pesisir pantai. Sementara itu, ribut petir yang berlaku di bahagian barat Semenanjung Malaysia ini pula dijangkakan tidak akan berlanjut untuk tempoh yang lama. Sebaliknya akan reda dalam jangka masa 1 ke 2 jam lagi. Untuk negeri Sabah, cuaca juga lembap pada petang ini melibatkan sekitar bahagian pantai barat dan juga kawasan pedalaman. Bagaimanapun dijangkakan reda menjelang pada awal malam. Untuk negeri Sarawak pula, keadaan cuaca agak lembap petang ini dengan pembentukan kelompok-kelompok awan yang banyak dan meliputi sebahagian besar daripada negeri ini daripada bahagian tengah Sarawak sehinggalah ke bahagian timur Sarawak. Memandangkan cuaca di negeri Sarawak ini agak signifikan disebabkan berlakunya penumpuan angin lembap dari arah timur laut dan juga angin baratan. Keadaan cuaca lembap di bahagian tengah dan timur Sarawak dijangkakan boleh berlanjutan sehinggalah ke lewat malam nanti. Sekian info cuaca dari Met Malaysia. Seterusnya tinjauan cuaca sepanjang hari esok untuk bandar-bandar utama seluruh Malaysia. N5 edisi Ahad 13 November berakhir di sini.